الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع للإنسان ما يحفظ صحته ويصون قوته ويقيه سقمه وعلته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Saya berpesan kepada diri saya dan saudara yang dikasihi sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggal segala larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan satu nikmat yang sangat-sangat besar kepada kita, nikmatul Islam dan nikmatul iman. Dapat kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengerjakan segala perintah ibadat yang Allah Subhanahu wa taala fardu kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan al-Islam merupakan agama yang sempurna dan sebenar-benar agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sadaqallahul azim. Wahai saudara yang dikasihi sekalian, kita selalu mengetahui bahawa al-Islam adalah agama yang sangat-sangat mementingkan kepada segala bidang hidup kita. Sama ada bidang kesihatan, yang mana Islam sangat-sangat menggesa kepada kita supaya kita jaga kesihatan tubuh badan daripada segala penyakit-penyakit. Oleh itu, kesihatan merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak daripada manusia selalu lupa dan lalai. Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia selalu lalai dan tidak ambil beraktif di atas nikmat ini, iaitu as-sihhah, nikmat kesihatan, dan nikmatul faragh, nikmat masa luang. Wahai saudara yang dikasihi sekalian, oleh itu kesihatan sangat-sangat penting bagi kita. Kesihatan, Islam mementingkan kepada kesihatan seperti mana Islam mementingkan kepada ilmu. Islam mementingkan kepada kesihatan sebagaimana Islam mementingkan kepada ibadat. Islam mementingkan kepada kesihatan sebagaimana Islam mementingkan kepada al-iman dan akidah.
Islam mementingkan kepada kesihatan sebagaimana Islam mementingkan kepada ekonomi. Islam mementingkan kepada kesihatan sebagaimana Islam mementingkan kepada siasah dan kanmer. Wahai saudara yang dikasihi sekalian, semua Islam ambil, penting belaka. Tapi di hari ini kita nak mari bicara tentang al-wiqayatu khairun minal ilaj. Islam mementingkan kepada kesihatan dan Islam menjaga sebelum daripada kita berkena daripada penyakit-penyakit. Wahai saudara yang dikasihi sekalian, oleh itu kita dapati al-Islam sangat mementingkan kepada kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Sebelum daripada kita nak masuk masjid Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah ambil air semaya, ambil wuduk untuk mari masuk dalam masjid dan kita semaya solat. Sebelum daripada kita nak solat fardu juga kita solat sunat 2 rakaat, khususnya di hari Jumaat. Sebelum daripada kita nak duduk, kita semaya dulu sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Allahu Akbar. Yang mana ambil air semaya tadi adalah satu benda yang sangat penting. Satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak jaga kita selalu duduk di dalam kebersihan. Kita kena jaga air semaya sebanyak mungkin. Sama ada kita duduk di masjid, sama ada kita duduk di kedai kopi, sama ada kita nak tidur, sama ada kita duduk tempat kerja. Selalu kita jaga wuduk. Dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai saudara yang dikasihi sekalian, dan Islam juga jaga supaya kita jauh daripada penyakit-penyakit dengan jaganya kita daripada makanan. Jaga kita makan dan jaga minumnya kita. Kulu washrabu wala tusrifu. Suruh kita makan dan jangan kita melebihi. Jaga makanan kita. Kalaulah kita melebihi dengan makanan kita, dia akan datang satu kemudaratan kepada tubuh badan. Allahu Akbar. Dan begitu juga minuman kita kena jaga juga daripada minuman. Lalu itulah datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita makan dan minum. Makanlah sesulus daripada perut kita dan jaga juga 1/3 lagi 1/3 daripada minuman, dan kita tinggal 1/3 1/3 daripada untuk kita bernafas. Wahai saudara yang dikasihi sekalian, oleh itu kita dapati di hari ini kita sangat-sangat penting kepada kita kembali kepada al-Islam lebih daripada kita jaga benda-benda yang lain. Kita jaga kesihatan kita adalah benda yang penting, tapi kita kembali kepada cara jaga kesihatan kita macam manakah Islam suruh kita jaga. Jaga makanan kita, macam manakah Islam suruh kita makan. Halalan tayyiban, suruh makan pula benda halal dan benda tayyib. Benda halal tak cukup bagi kita sebagai orang mukmin, tapi kita kena tayyiban. Benda yang jauh daripada membawa kepada penyakit. Kadang-kadang benda boleh kita makan dia, tetapi apabila kita makan dah membawa kepada kesihatan kita sana terjadi kurang. Wahai saudara yang dikasihi sekalian, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh itu kita dapati al-Islam juga jaga supaya kita jauh daripada benda-benda yang menyesatkan akal kita, benda-benda yang memabukkan kita. Jangan kita buat satu-satu benda, khususnya di hari ini banyak merebak di dalam masyarakat kita berkenaan dengan dadah. Al-khamr, benda yang memabukkan,
Khamar iaitu benda yang memabukkan. Tak kira lah narkoba lah, tak kira dengan ranyo lah, tak kira dengan heroin ataupun semua yang memabukkan kita, itu Islam larang semua. Untuk nak jaga akal fikiran kita. Menjadi sehat, menjadi molek. Allahu Akbar, molek sungguh al-Islam. Kalaulah kita kembali kepada al-Islam, maka selamatlah kita di dunia dan juga di hari akhirat. Wahai saudara yang dikasihi sekalian, oleh itu saya berseru kepada diri saya dan saudara yang dikasihi sekalian, macam manakah kita nak kembalikan kepada al-Islam? Macam manakah kita nak didik anak kita duduk di dalam al-Islam? Kita tak kena bimbang dah kalau anak kita duduk dalam Islam, kita tak kena bimbang kepada benda-benda lain. Kerana al-Islam telah mengaturkan hidup kita. Hidup manusia Islam telah mengatur semua dah. Kalaulah kita kembali kepada Islam, semua penyakit tak akan kena pada kita. Khususnya di hari ini, penyakit yang sangat-sangat merebak, yang kita selalu takut. Siapa orang tengok berita save kau sosial, hak teruk dakwah tu, siapa tidur tak jenera kerana takut. Siap dah masuk main nara dah. Siap dah masuk situ, masuk sini. Kita bimbang dengan benda-benda tu. Tetapi kita tidak bimbang macam manakah kita selepas daripada mati. Selepas daripada mati kita tak bimbang. Tapi duk bimbang kita nak mati dengan penyakit virus COVID ke macam mana. Kita duk takut hal tu. Sebenarnya walaupun kita tidak kena virus COVID, corona, kita mati juga. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tidak boleh kita nak lari daripada mati. Lari ke mana pun mati bagi cari kita. Di mana-mana sahaja pun kita akan mati. Tetapi soalnya setelah kita mati, macam manakah kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah amalan-amalan kita telah mencukupi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah amalan-amalan kita boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang patut kita kena pakak renung diri kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, qu anfusakum, larilah, jagalah kita, diri kita, wa ahlikum, dan ahli keluarga kita daripada api neraka. La ilaha illallah. Marilah kita pakak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita selamat hidup kita di dunia ini dan hari akhirat esok dapat kita bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai saudara yang dikasihi sekalian, Islam sangat-sangat mementingkan kepada kesihatan. Jikalaulah kita tengok, saya nak bawa satu cerita yang benar di antara Profesor Richard Nielsen dengan Syekh Abdul Majid Az-Zandani. Satu hiwar, satu percakapan yang dia duduk berdialog di antara Profesor Richard Nielsen dengan Syekh Abdul Majid Az-Zandani. Macam manakah? Satu hari di dalam muktamar yang diadakan di Jeddah, negeri Saudi, Dr. Nielsen dia buat satu kajian di antara anjing dan juga kucing. Anjing dengan kucing. Dia ada buat wicai. Maka Syekh Abdul Majid tanya kepada Dr. Nielsen, Profesor Nielsen, katanya, wahai Profesor, apakah pendapat kamu? Kun miความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสุนัข? Maka Profesor Nielsen katanya, anjing dia kata, kalau buat kami di Eropah, di Europe, kami pegang dia. Kita didapati di hari ini pun di rumah-rumah orang
Kafir, orang yang bukan Islam, selalu dia perah anjing. Dan dia bawa ke mana-mana pun dengan diri dia. Sekali dengan dia, pergi tempat makan pun dia bawa. Masuk tempat tidur pun dia bawa anjing dia. Nak pergi patah pun dia bawa. Pergi kedai pun dia bawa. Kasihnya dia kepada anjing. Lalu itulah Syekh katanya,แล้วสุนัขมันมีโรคไหมอ่ะ anjing ni ada penyakit ke tak? Adakah anjing ni ada satu penyakit yang nak membawa kepada manusia? Oh, maka dia jawab kata, sebenarnya anjing ni adalah binatang yang sangat-sangat bahaya. Kerana dia membawakan 54 jenis daripada penyakit. Dan kebanyak penyakit itu tadi berjakitnya melalui air liur anjing. 54 penyakit melalui air liur anjing. Allahu Akbar. Lalu itulah, kalau kita kembali kepada syariat al-Islam, Nabi larang tok sewi kita sana itu bawa masuk anjing di dalam rumah. Kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud la yadkhulul malaikata baitan fihi al-kalbu was-surah. Malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang ada di dalam rumah tadi tu anjing dan juga gambar. Allahu Akbar. Boleh kita nak perah anjing, tapi kena perah luar rumah. Perah untuk harasah, untuk jaga rumah kita boleh. Tak ada haram perah anjing. Tapi nak masuk dalam rumah, Nabi larang. Kerana mereka tak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. La ilaha illallah. Dan syariat Nabi larang tu sering masuk di dalam rumah. Kerana anjing itu banyak daripada penyakit-penyakit. Dan datang di dalam hadis yang lain pula, nak rakyat kata jaganya daripada anjing ni, idza walagha ila ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila anjing jilat bekas-bekas daripada pinggir dan makuk pinggir gapo semua tu, falyaghsilhu sab'an, hendaklah kamu basuh dia 7 kali. Ihdahunna bitturab, dan 1 kali daripada air turab. Allahu Akbar. Air tanah. Tanah lain. Air seluk. Kalau mau kita air seluk. 7 kali. Kerana nak jaga daripada penyakit-penyakit yang adanya daripada air liur ini. Dan Syekh tanya lagi, wahai Profesor Nielsen, apakah pendapat kamu dengan kucing? Oh, dia kata kucing adalah sebersih-sebersih binatang di dalam dunia ni. Atharul hayawanat fil alam. Allahu Akbar. Bersih sekali kucing ni. Kalau nak banding dengan binatang-binatang lain ni di atas dunia ni. Mereka satu saja dia kata, di dalam tahi kucing sana itu ada penyakit, ada kuman, ada payat. Yang mana payat ni membawakan, sebabnya boleh jadi penyakit mata buta. Tapi bukanlah daripada kucing itu sendiri. Maka Syekh tanya lagi katanya, macam manakah kucing ni? Tabiat kucing kalau kita tengok pada dia, dia tak berak karut rata. Tapi setelah daripada dia berak sana itu, dia selalu kambuh tahi dia. Maka macam manakah pendapat kamu? Dr. Nielsen kata, kalau gitu tak ada bahaya lah kucing tu. Tak ada bahaya. Kita kembali pula kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kucing. Nabi katanya,
innahunna tawafuna alaikum wa tawafat. Sesungguhnya hai kucing sana itu boleh dia nak masuk bersama dengan kamu, masuk dalam rumah, duduk tempat tidur di mana sahaja yang dia nak duduk, boleh duduk belakang, tukli dengan manusia. Itu kucing. La ilaha illallah. Tengok macam manakah syariat Islam kita hatta cara nak jauh daripada penyakit dan hatta cara untuk kita hidup di atas dunia ini menjadi selamat. Wahai saudara yang dikasihi sekalian, oleh itu kita dapati hadis yang lain lagi katanya Nabi larang supaya kita jauh daripada satu binatang namanya al-jallalah. La ta'kulu lahma jallalah. Nabi larang tu sewi kita makan satu jenis daripada binatang yang suka makan tahi. Nabi tu sewi kita makan daging dia. Wa syurba labaniha. Dan larang juga tu sewi kita minum daripada air susu dia. Hasilnya daripada payat tadi. Apa payat ni dia tulis satu perut, satu benda yang masuk di dalam namdum hak jallalah. Wala rukubi alaiha. Dan Nabi larang juga tu sewi naik binatang hak nama jallalah. Binatang hak makan tahi. Kerana makan tahi kucing, dia akan jadilah dia panggil hayat hantu masuk duduk di dalam kelamnya jallalah. Maka apabila tubik peluh kita naik jallalah tubik peluh tu kita kena dengan kita, maka jahit kepada manusia. Jadi Nabi larang sampai gitu lalu. Kerana apakah boleh Nabi larang gitu lalu? Kerana ini adalah satu dalil kepada kita bahawa al-Islam adalah agama yang berilmu. Al-Islam adalah agama yang mengaturkan semua syariat sana itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim lakinillah yashhadu bima anzala ilaik. Allah menyaksi apa yang telah diturun kepada engkau wahai Muhammad, anzalahu biilmih. Allah Subhanahu wa taala turunkannya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yashhadun, dan semua malaikat-malaikat juga menjadi saksi. Tengok, kata benda ni adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala sungguh. Wa kafa billahi syahida. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain pula yang berbunyi wa yaral ladzina utul ilma, dan dapat tengoklah orang, dapat menyaksilah orang yang ada ilmu. Utul ilma, orang yang ada ilmu, sama ada orang Islam sendiri ataupun orang yang bukan daripada Islam, semua pakat tengok belaka dengan mata lendir mereka. Allazi unzila ilaika, apa yang telah diturun kepada engkau, mir rabbika, daripada Tuhan engkau, huwal haq, ia adalah benar. Maka sejak daripada 1400 tahun lagi dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita dan tunjuk ajar kita dalam makan ni pun baik, dalam kedudukan pun baik, dalam tidur kita pun baik, dalam hidup harian kita pun baik. Semua tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Maka itu adalah daripada ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ibadallah, astaghfirullah innahu kana tawwaban ghaffara. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berseru sekali lagi, marilah kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selamat di dunia dan juga di hari akhirat. Inna Allah qad amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala Allah Subhanahu wa taala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'a. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina وأزواجنا وذرياتنا من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي جميع بقاع العالم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.